قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hal itu disebutkan oleh sebuah riwayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan dunia masuk ke dalam neraka. Maka ia dunia berkata, wahai Tuhanku, di manakah para pencintaku dan pengikutku? Maka Allah berkata, ikutkan juga para pencintanya dan pengikutnya, sehingga mereka diikutkan dengannya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat yang disusun oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat satu tajuk kecil, iaitu dunia ala thalathi tabaqat. Dia terjemah tingkatan-tingkatan dunia yang terbahagi kepada 3. Ulama bagikan dunia dalam kitab ini kepada 3. Satunya ialah dunia yang merupakan tempat bagi seseorang itu mendapatkan pahala, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk akhirat. Ni dia cerita pada kita ni supaya kita pandai guna dunia yang ada di depan kita lah. Tak payah dunia, apa saja yang ada di depan kita, kalau kita pandai guna, dia jadi akhirat. Tak pandai guna, dia jadi perkara yang boleh menyebabkan kita celaka selepas daripada mati. Contoh TV. Benda harus. TV, jasad TV itu adalah harus. Ulama menghukumkan harus. Tapi kalau orang pandai, dengan TV itu dia boleh kutip pahala. Tapi kalau orang tak pandai, boleh kutip dosa lah dengan TV. Supaya dengan telefon tu ada tangan kita masing-masing tu lah. Orang bijak, telefon tu boleh jadi mazra'atul akhirah. Boleh jadi sumber pahala bagi kita. Tapi kalau tak bijak lah, jawab dia sia-sia. Harga mahadah, habis duit beli. Tapi tak memberi untung lepas daripada pejam mata. Maknanya dunia semata-mata. Bahkan ada orang lebih teruk daripada tu, ralik dengan dia. Sampai peringkat yang wajib pun boleh jadi terabai. Itu lebih bahaya lagi. Sebab tu dia cerita pada kita, dunia ni ada 3 jenis cara orang ambil. Ada orang duduk dalam dunia selama mana pun dia duduk dalam dunia, pahala dia kutip. Siapa? Ni para anbiya, para salihin. Sebab tu dunia semata-mata dunia bukan jadi celah. Kalau semata-mata dunia celah, tak patutlah Allah Ta'ala buat mari kita di dunia, tiba-tiba letak kita di dunia, lepas tu celah. Jadi celah tu bila mana kita tak pandai ambil dunia. Allah Ta'ala beritahu dunia ni adalah tempat uji. Bila sebut uji, kita nak lepas lah uji ke ada orang ujian tak nak lepas. Mana-mana budak kita dulu sekolah, mesti bila sebut ujian, kalau boleh nak lepas daripada paling tidak 40 ke atas.
Budak yang betul-betul mengaji boleh tulisan merah agak balik dengan mata-mata merah. Sebab apa? Boleh result gagal. Kalau budak tak kisah kan? Tak kisah. Merah-merah gi 15 pun tak apa. Tu berat tu gitu tu. Supaya ibaratnya dunia ni adalah tempat uji, Allah Ta'ala kata. Tiba-tiba kita tak sedar. Galik. Galik gagal. Supaya. Sebagaimana kita lalu dalam zaman persekolahan tu, galik gak gagal. Galik dengan main. Orang nak periksa, duk baca buku, duk ulang kaji, buat homework dan sebagainya. Kita galik, duk main juga. Duk main latu-latu. Tua-tua main latu-latu. Malu ke budak. Contoh, ada sini rasa. Tak ada sini muka soleh-soleh semua. Kalau ada juga oleh baru. Baik. Mana tadi? Lupalah. Tempat main. Bila galik dengan permainan, supaya budak. Body kita umur berapa? 60. Tapi galik. Galik dengan main juga. Ada orang tua jenis gitu. Galik, supaya budak galik. Mesti nak periksa pun tak baca buku. Kita umur 65 pun tak buka lagi kitab agama. Supaya tu. Boleh sebut contoh gitu. Kita tengok benda ada di sekeliling kita. Aku pun. Lebih kurang budak ni. Budak ni galik dengan dunia mainan dia. Sampai peringkat dekat-dekat nak periksa. Malam periksa tak baca lagi. Kita nyawa nak habis dah. Duk mari dah tanda-tanda kadang-kadang berasa semput Kadang-kadang mari nafas berasa tak cukup Tapi duk berasa panjang umur. Tu tulul amal dia panggil. Tu orang tak cerdik tu. Tamanni zawalin orang yang Nabi sebut orang yang tidak cerdik. Orang yang duduk berangan-angan wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Duk berangan-angan. Panjang lagi umur aku. Walaupun nyawa nak habis dah. Tapi duduk situ, duduk galik. Orang duduk baca khutbah, dia duduk main telefon. Contoh. Orang tua, kalau anak-anak kecil umur 8 tahun, 10 tahun boleh berkira lagi. Yang ni uban penuh atas kepala. Uban ni gak maknanya nak hati esok lusa. Tapi duduk galik dengan telefon supaya anak muda juga. Nak buat TikTok juga dia pun. Sebab apa? Nak tunggu gift ni. Orang bagi singa ke, orang bagi KLCC ke. Tu ada nilai belaka tu. Tuan-tuan tak ngaji, saya ajar. Boleh buat duit belaka tu, kaya-kaya. Sebab tu orang buat konten. Beli helmet 86,000 cash. Buat konten. Sebab apa? Dia boleh banyak lagi daripada TikTok. Setakat 86,000 sikit dia dapat daripada konten dia buat lebih banyak lagi. Tu konten gitu, konten mengajar, tak ada orang nak tengok. Buat banyak pun tak ada orang tengok juga. Baik, sebut contoh dunia. Kalau kita pandai ambil, jadi tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Tu yang mula-mula sekali. Yang ni kita kena ambil. Kita orang mengaji kena buat gitu. Dunia ni biar jadi tempat kita himpun bekal untuk akhirat. Apa saja yang mari orang yang ada di sekeliling kita, kalau kita ambil contoh manusia, biar setiap orang yang mari dalam hidup kita jadi jalan pahala. Gitu. Jadi jalan pahala kita. Dulu kita duduk seorang. Ada siapa? Member-member, kawan-kawan je yang ada di sekeliling kita. Biar kawan-kawan tu jadi jalan akhirat kita. Biar kawan tu jadi peluang untuk kita kutip pahala. Jangan jadi kawan-kawan kita dengan kita sekali jalan kutip dosa. Asal bertemu kawan, ngutuk orang. Asal bertemu kawan, ngumpat orang. Asal bertemu kawan, topik orang tu, orang ni dan sebagainya lah. Tu kutip dosa. Kawan kita cari biar kita boleh kutip pahala daripada dia. Tu kawan untung. Masuk besar sikit, bertemu dengan orang rumah kita.
Jadikan orang rumah tu jalan akhirat itu. Boleh seorang muslimah, seorang perempuan yang tak erti agama, jalan pahala banyak untuk itu. Satu huruf kita ajar pada dia, Allah Ta'ala bayar berapa pahala tu. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Kita boleh, dia jahil tukir. Kita ajar Fatihah, kita ajar semayang, kita ajar baik nifah, kita ajar belakang. Dia reti agama melalui kita. Mati kita duduk beramal sebab kita tu jariah dipanggil. Pahala duduk sapa di itu. Tu. Pas keluar daripada dia, tak ada orang kahwin tak nak anak. Lahir daripada kita duduk dengan dia, 10 orang anak. Semua jalan akhirat belakang. Tu. Kalau kita pandai. Tak pandai, hanyut dengan kita. Dengan kawan, hanyut kita. Asal orang molek kita bertemu kawan kaki mutu. Kaki mutu pula jenis buang berik belakang. Zaman hari ni. Terkena tu sama orang muda. Berik buang, berik belakang buang. Dipakai berik depan saja. Tu. Operasi polis duk buat sekarang ni, duk cari mutu yang macam tu. Boleh kawan kita dengan orang macam tu. Tak kata jahat, ni contoh ya. Kalau buat sungguh gak insah. Baik. Boleh kawan macam tu daripada kita orang kaki masjid jadi orang kaki motor. Duk right atas jalan raya lah. Tak kenal dalam masjid. Makin jauh dah lah dengan masjid, dengan surah. Sebab apa? Kawan. Boleh bini, hanyut dengan bini. Boleh anak, hanyut dengan anak. Tu orang tak pandai ambil dunia. Orang pandai ambil dunia, semua sekali sebut contoh manusia tadi, boleh jadi jalan akhirat kita. Baik. Tu belum benda-benda lain lagi yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tu yang pertama. Jadikan dunia ni tempat untuk kita berbekal kepada akhirat kita. Lepas daripada mati, pejam mata tu ya, semua keuntungan kita tengok. Anak kita. Baik. Yang kedua, dia sebut sebelum daripada ni, kita ambil lebih daripada keperluan. Jalan halal dah. Ambil tu melalui jalan halal. Tapi lebih daripada keperluan. Dia ada daruri. Ada benda yang kita ambil daripada dunia ni qadar daruri. Ada yang kita ambil daripada dunia ni lebih daripada daruri. Lebih daripada keperluan. Dia boleh pergi kepada hajiyat. Dia boleh pergi kepada tahsiniyat. Yang lebih daripada keperluan tu, walaupun halal, hisab. Gitu. Rumah kita contohlah. Sebutir cukup dah. Katakanlah, kita duduk dengan anak bini. Agama suruh kita cari rumah yang selesa. Tu agama ajar pada kita. Cari rumah yang selesa. Yang tu yang kerajaan Islam buat tu. Paling-paling kurang rumah 3 bilik. Nak suruh selesa tu. Selesa kita dengan bini. Selesa anak perempuan. Selesa anak lelaki. Paling kurang 3 bilik. Lepas tu atas kemampuan lah pula. Besar mana. Katakanlah boleh dah sebutir pada kita. Tapi ada duit lebih halal kita dapat. Kita beli 2 lagi. 3 lagi kita beli. Yang tu hisab. Boleh tak ada masalah. Kita beli niat apa? Nak bagi pada anak. Tapi yang halal, halaluha hisab, kata Nabi. Wa haramuha iqab. Adapun yang haram memang apa? Memang tunggu hukuman daripada Allah Ta'ala. Yang halal pun kata Nabi, yang kau ambil daripada dunia melalui jalan halal, hisab. Ada kira bicara. Mu nak buat apa ni rumah yang kedua ni? Rumah yang ketiga ni nak buat apa ni? Mungkin soalan macam tu tanya. Lepas tu, mau bayar rumah yang kedua, yang ketiga ni daripada duit mana? Contoh yang ni contoh. Allah Ta'ala punya soalan lagi detail daripada apa yang kita cerita. Cuma nak sebutnya, mau ambil duit daripada mana ni? Bayar rumah yang kedua. Ataupun mau guna duit untuk beli yang kedua, ketiga, mau bayar bulan-bulan ni, rupa-rupanya mau buat hello supaya mu tak keluar zakat. Takut kena gitu. Kita kalau tak beli rumah kena keluar zakat. Daripada keluar zakat baik kita beli rumah. Biar rumah duduk saja.
2, 3, 4, 5 duduk saja, tapi sebab nak elok daripada bayar zakat, takut-takut gitu. Contoh, saya sebut contoh yang ni. Maka boleh jadi dengan persoalan-persoalan gitu tak lepas kita. Tu nak sebutnya yang kita ambil lebih ada hisab. Bila sebut hisab tu yang dia kata tu, orang yang ambil lebih biasanya dia kata orang yang kaya. Jalan dia ambil kekayaan tu melalui jalan halal. Tu pun dia kata, kalau melalui jalan halal, kira bicara daripada dunia yang kita ambil lebih tu, menyebabkan kita lambat masuk syurga 500 tahun akhirat banding dengan orang fakir. Tu disebut dah depan dia. Orang fakir dah masuk ke dalam syurga dah sebab dia tak ada nak hisap. Nak hisap apa harta tak ada. Yang adanya hanya keperluan daruri. Keperluan yang memang yang memang diperlukan oleh diri dia je. Jadi lebih tak ada. Macam Nabi, macam para sahabat, ada apa? Tak ada. Tak tinggal apa-apa pun untuk dihisap. Maka nak hisap apa? Maka mereka yang fuqara ni masuk syurga awal 5 tahun akhirat banding dengan kita. Contoh, kalau kita kaya, maknanya duk kira situ. Selagi tak selesai kira, tak masuk syurga. Sebab tu orang yang cerdik, tu ulama sebutlah, orang yang cerdik dia tak nak lah ni. Sebab apa? Melambatkan masuk syurga. Sebab tu para sahabat infak dan Abdul Rahman bin Auf infak. Sebab apa? Sebab melambatkan dia masuk syurga. Dia nak masuk syurga cepat. Sebab apa? Nabi dan sahabat-sahabat dah masuk dah. Aku duk kira lagi sini. Kira pun lepas, tak ada hukuman sebab halal semua. Hak Allah Ta'ala semua tunai. Hak manusia pun semua tunai. Tapi lambat duk kira. Tu menyebabkan mikir lambat tu menyebabkan tak ambil lebih. Kita ni tak mikir gitu. Mereka tu mikir. Tu beza tahap cara kita mikir dengan mereka berfikir. Mereka berfikir, buat apa ambil lebih dunia kalau di akhirat nanti aku duduk berlama-lamaan untuk kira bicara tentang apa? Tentang dunia yang halal yang aku ambil. Sedangkan kekasih-kekasih aku semua dah berada di dalam syurga. Tu yang kedua. Yang ketiga ni yang disebut pada kita ni, yang dunia ni menyebabkan kita jatuh. Dunia menyebabkan kita jatuh. Macam mana? Sampai tahap kita tak buat suruhan Allah Ta'ala. Boleh harta jadi bakhil. Jadi kedekut. Kedekut sampai tahap zakat pun berkira. Contohlah, kalau kita wajib zakat, katakanlah wajib zakat simpanan. Zakat pendapatan tu khilaf ulama lagi. Adapun kerajaan kita mestilah ambil yang qaul yang mengatakan ada zakat pendapatan. Sebab ada sumber untuk kerajaan. Tapi ulama khilaf berkenaan dengan zakat pendapatan. Kita ambil contoh zakat simpanan lah. Bila dah banyak simpanan tak banyak, mungkin sikit ya, 2.5% je. Orang yang simpanan dia banyak, maknanya banyaklah daripada walaupun 2.5%. Maka jadi keberatan sampai tahap bertangguh-tangguh mengeluarkan zakat. Bahkan boleh jadi tak keluar zakat. Yang ni membinasakan. Dunia yang membinasakan. Dalam surah At-Taubah sebut tu kan, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Taala nganyi. Allah Taala perli. Basyara ni sepatutnya berita gembira. Tapi Allah Taala guna perkataan basyara tu, fabashshirhum. Ni dengar berita gembira ni. Apa berita gembira untuk kamu yang menyimpan simpan perak sampai peringkat langgar hukum hakam Allah Ta'ala? Berita gembira aku nak bagi tahu ni. Apa benda? Azabin alim. Azab. Tu cara Allah Ta'ala perli orang-orang yang macam ni. Orang yang gan. Awal teh. Belum Kalau awal pun balik juga. Boleh balik awal. Mana tadi? Jadi yang ketiga ni jangan kita terjebaklah.
Jangan kita sampai peringkat jadi dunia ni merugikan kita. Hidup selama Allah Ta'ala bagi umur panjang pada kita. Tapi dengan sebab dunia ni lah, maka dia jadi apa? Jadi penghalang kita masuk syurga. Jadi tempat maksiat. Dunia jadi tempat maksiat. Bukan jadi tempat taat. Dunia jadi apa? Dunia membawa kita ni menuju ke neraka tu, wal'iyadzubillah lah. Sebab tu diajar kita untuk kenal dunia. Biar pandai ambil segala yang ada dalam dunia ni. Baik. Jadi dia sebut satu riwayat hadis. Hadis ni dia tak kata siapa-siapa riwayat. Dalam kitab Sya'bul Iman oleh Al-Imamul Baihaqi, ada satu hadis yang lebih kurang sama dengan makna ni. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Sya'bul Iman. Dalam hadis tersebut Ibnu Abbas cerita, Nabi kata yu'ta bid-dunya yaumal qiyamah. Nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala jadikan dunia ni dalam rupa bentuk manusia. Benda tak pelik lah. Allah Ta'ala bila dia nak, dia berkehendak, boleh jadi belaka. Dunia Allah Ta'ala buat dalam rupa bentuk seorang lelaki tua. Ajuz, syamtak. Orang dah lah tua, huduh. Lepas tu bukan setakat huduh, bukan setakat muka huduh. Disebut dalam hadis tu keluar taring. Kok mulut dia. Keluar taring dengan warna pun tak comel. Makna itu gambaran Allah Ta'ala buat. Bubuh dalam bentuk manusia, dalam rupa bentuk manusia. Tak pelik lah supaya kita supaya kita dengar hadis, kita duduk dalam kubur lah. Kita duduk di alam barzah. Tiba-tiba datang lelaki yang berwajah cantik. Pakaiannya cantik, baunya wangi. Kita pun tak kenal siapa. Bila tanya siapa, maka dijawab, akulah amalanmu. Padahal amal kita tak nampak sejenis apa benda yang seketul itu. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Begitu juga dengan dunia. Dunia, Allah Ta'ala boleh rupakan dia sebagai manusia. Yang tua, huduh wajah dia, lepas tu gigi pula keluar gigi taring. Lalu ditanya, dikatakan kepada manusia yang ada di akhirat, di mahsyar tu. Dikata, kamu tahu tak siapa ni? Kamu tahu tak siapa ni yang berwajah huduh, yang tua, yang bertaring ni? Maka jawablah orang-orang yang ada pada masa tu. Dia kata, na'udzubillahi min ma'rifati habi. Oh, dia kata, biar kami tak tahulah. Dia kata, baik tak tahulah siapa. Pakat tak nak tahu. Tak nak tahu. Nama pun tak nak tahu. Sebab apa? Huduh sangat baik tak tahulah daripada tahu. Tu. Na'udzubillah min ma'rifati hadih. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada tahu siapa ni. Manusia ni yang huduh sangat ni. Lalu diberitahu juga, inilah dunia. Dunia yang apa? Yang menjadi asbab tanahartum. Kamu bergaduh. Tanahar ni maknanya yaumun nahar. Yaumun nahar ayat Aidil Adha. Maknanya kamu sapatah dunia ni menyebabkan kamu bunuh-membunuh. Kalau kita ambil individu, ada dalam hidup kita ni, antara individu dengan individu gaduh. Ada juga dalam hidup kita ni antara kumpulan dengan kumpulan bergaduh sebab dunia. Jauh lagi antara dunia dengan dunia gaduh. Antara negara dengan negara sebab dunia. Antara individu adik-beradik gaduh sebab dunia. Antara kumpulan dengan kumpulan, parti dengan parti gaduh sebab dunia. Walaupun atas nama Islam, atas nama Islam. Tuan-tuan jeling lain kan. Sebut nama Islam. Walau atas nama Islam, kadang-kadang kita menggunakan Islam menghalalkan yang tak halal. Menghalalkan yang tak halal. Sebab apa? Sebab dunia. Dunia kita juga perang Ukraine Rusia. Asalnya sebab nak dunia. Sebutlah negara mana sekalipun, negara besar sekalipun dalam dunia ni, kalau berperang semuanya adalah kerana berebut dunia. Walaupun pada zahir dia tak highlight tentang dunia,
Tapi kok mana pun, semua kerana berebut hasil mahsul yang ada di dunia tersebut. Yang ada dalam negara tersebut. Itu semua sebab dunia. Jadi kata dunia, inilah dunia yang dulu dia adalah menjadi asbab kamu bergaduh. Dia menjadi asbab kamu putus silaturahim. Taqata'tum. Kamu putus silaturahim. Adik-beradik putus silaturahim. Anak dengan mak putus silaturahim. Putus silaturahim dengan sebab dunia. Sebut lagi, tahasattum, dengan sebab inilah mu jadi orang yang saling berhasad dengki. Ni lelaki ni. Maka saya pendekkan hadis ni, maka diperintahkan lelaki yang muka huduh bertaring ni, diperintahkan oleh Allah Ta'ala masuk kamu dalam neraka. Bila dah dia masuk dalam neraka, maka dia pun kata, takkan aku saja masuk neraka. Mana pencinta-pencintaku? Gitu. Kan Nabi sebutkan, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. Itu Nabi sebut pada sahabat dia. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Dunia gitu. Bila dah dia masuk dalam neraka, maka dia kata, takkan aku saja masuk. Mana pencinta-pencintaku? Mana perindu-perindu aku? Mana orang yang mengejar-ngejar aku? Mana orang yang jadikan aku ni sebagai sebab sehingga dia putus silaturahim, bergaduh, berbunuh disebabkan oleh aku ni? Mana mereka ni? Tu lalu Allah Ta'ala perintah, panggil semua pengikut-pengikut dia, pencinta-pencinta dia, bawa sekali masuk dalam neraka. Tu na'udzubillah. Kita kalau salah seorang daripada dia, maknanya turut sekali masuk. Sebab apa? Kita cintakan dia, maka bersama dengan yang kita cinta. Sebab tu dalam tasawuf dia ajar suruh menyintai sesuatu yang boleh bawa kita pada Allah. Siapa dia? Menyintai para ulama. Sebab apa? Melalui jalan ulama inilah kita boleh dapat cinta daripada Rasulullah. Daripada Rasulullah kita boleh dapat cinta Allah. Maka bila kita ada cinta kepada para ulama, harapnya kita berhimpun dengan mereka. Bila kita ada cinta pada Rasulullah, harapnya kita berhimpun dengan Rasulullah. Tapi kalau ada dalam diri kita ni cinta pada apa? Pada artis bimbang. Takut-takut berhimpun kita dengan dia. Dia naik sebab kita. Kita duk undi dia naik, dia jadi apa? Artis. Dia duk sebar pula nyanyian-nyanyian contohnya. Dia duk sebar pula dengan apa? Bukan setakat nyanyian-nyanyian, dengan diri dia sendiri pun aurat tak terjaga dan sebagainya. Kita salah seorang daripada orang yang jolok supaya dia naik. Maka takut bimbang kita berhimpun dengan dia di akhirat. Sebab tu kita diajar di dunia ni cari orang yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Berhimpun dengan orang yang macam ni. Ni tujuan kita duduk sekali ni. Ni saya mari ni sebab nak duduk dengan tuan-tuan orang soleh ni. Bukan nak mengajar sangat pun. Nak mengajar apa? Tuan-tuan boleh baca sendiri. Nak duduk dengan orang-orang soleh ni. Tuan-tuan ni orang soleh ni pada pandangan saya. Sebab apa? Tuan-tuan orang kaki masjid. 5 kali sehari saya letak tuan-tuan ni mari sini. Tu pada pandangan saya anggap tuan-tuan ni 5 kali sehari tak tinggal tempat ni. Walaupun saya tak boleh 5 kali sehari duduk di masjid, tapi saya nak duduk dengan tuan-tuan untuk dapat syafaat daripada kesalehan. Sebab apa? Orang soleh pun boleh bagi syafaat, bukan Nabi saja. Bukan penghafal Al-Quran saja. Orang-orang soleh dia boleh bagi syafaat. Antara syafaatnya ialah syafaat orang soleh yang kita berhimpun dengan dia di dunia dulu. Bila dia dah masuk dalam syurga, dia cari mana fulan bin fulan. Mana fulan bin fulan, kawan-kawan aku yang berhimpun sekali dengan aku dulu di dunia. Di mana tempat ngaji dia ada 2, 3, 4 orang tu sekali. Gimana ada je 2, 3, 4 orang tu. Mana kita baru 2 orang ni. 3 lagi, 2 lagi tak ada. Tanya malaikat itu. Diberitahu contoh, na'udzubillah. 2 lagi duduk dalam neraka. Dia tak senang duduk. 2 lagi tak ada ni. Aku tak akan selesa duduk dalam syurga ni selagi mana 2 orang lagi aku tak tarik dia masuk dalam syurga sekali.
Tu patah Allah Ta'ala izin menggunakan syafaat kesolehan kita. Allah Ta'ala izin ambil yang tadi dua tu, kawan dia tu, masukkan dia dalam syurga juga. Sebab dalam syurga ni tempat happy, tempat bersukaria. Takkan Allah Ta'ala nak membiarkan hamba dia ahli syurga duduk dalam keadaan termenung, gelisah, berfikir. Siapa kata Allah Ta'ala cabut dalam hati manusia min ghillin wa naza'na ma fi qulubihim min ghill. Tak ada dalam diri manusia ni duk dengki, tak ada dah. Sebab tempat dalam syurga ni tempat happy. Siapa Allah Ta'ala kata aku cabut buang daripada hati mereka. Maknanya sebab tu kita duduk dalam syurga selama mana pun bini, antara bini dengan bini tak bergaduh. Sebab Allah Ta'ala cabut perasaan tu. Di dunia ni dua orang bergaduh dah. Nikah senyap-senyap di Thailand bergaduh juga akhirnya. Sebut contoh, tak kata siapa-siapa, tuan-tuan jangan tengok. Tak kata siapa-siapa. Kahwin senyap-senyap tiba-tiba bocor bergaduh. Dalam syurga, walau bini kita berpuluh beratus orang, Allah Ta'ala cabut benda tu. Sebab apa? Syurga Allah Ta'ala tak jadikan dia tempat bermasalah. Bukan tempat berduka cita, bukan tempat kita mikir dak. Dia tempat untuk kita happy, suka-suka. Sebab tu, bila dia tengok kawan dia tak ada, maka Allah Ta'ala suruh panggil. Sebab apa? Menggembirakan orang ni. Tu syafaat orang soleh. Sebab tu kita pergi sangat majlis, ada para ulama mari kita pergi, kalau boleh nak bertemu, nak bersalam dengan dia. Sebab apa tu? Nak boleh, kalau boleh dia ingat balik kita di akhirat, kita salah seorang dulu yang bersalam dengan dia. Kita salah seorang dalam majlis dia dulu. Tu tujuan tu pergi. Bukan pergi saja-saja. Pergi kalau boleh, pertemuan ini bukan berakhir di sini. Tapi pertemuan ni berakhir sehinggalah kita duduk di dalam syurga. Itu orang bijak mikir. Biar dunia ni jalan menuju ke akhirat. Jadi kalau kita jadikan dunia ni tempat menuju ke neraka, maka dia kata ni golongan yang ketiga. Golongan ni adalah golongan yang tidak cerdik. Golongan yang menjadikan sehingga dunia tu menyebabkan mereka tinggal suruhan-suruhan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Baik. 2 kali dah jam bunyi tapi tak betul dia. Sesak juga jam pun dia. Ketahuilah bahawa para pencari dunia, kita baca sikit. Bahawa para pencari dunia terbahagi menjadi beberapa bahagian. Ni cerita pencari dunia pula. Tadi tu tentang dunia. 3 jenis dunia. Pandai jadi pahala, tak pandai jadi tepat ke neraka lah. Pencari dunia juga ada beberapa bahagian, iaitu ada yang mencari dunia tu dengan niat untuk menyambung tali kekerabatan dan dapat membantu orang-orang yang miskin. Maka orang ini tergolong orang-orang yang dermawan. Ia akan memperoleh pahala jika perbuatannya sesuai dengan niatnya. Itu yang pertama. Tetapi ia tidak memiliki kebijaksanaan. Kerana orang yang bijak tidak mencari sesuatu yang tidak ia ketahui apa yang terjadi setelah ia mendapatkannya. Maka orang yang demikian hendaknya ia mengambil pelajaran dari kisah Tha'labah yang Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Ayat dia bersambung, wa lanakunanna minas salihin. Tu satu, golongan manusia yang mengambil dunia lebih daripada keperluan. Tapi katanya kalau aku boleh lebih, aku nak tolong orang. Dia kata kalau betul niat gitu, pahala. Kita bekerja pagi petang. Tu kerja rasmi. Balik rumah cari konten pula. Buat TikTok pula. Ni sibuk ni sebab apa ni? Nak tolong orang lah. Zaman-zaman orang susah ni, pakak nak keluar KWSP ni kan. Dia tengah buat poll undian tu. Cuma nak sebutnya ialah, kita mikir gitu. Kalau betul kita mikir gitu, lepas tu boleh sungguh, katakanlah. Jadi senang sungguh kita. Kita pun tunai sungguh apa yang kita niatkan tu. Tak apa, jadi jalan akhirat kita. Cuma dia kata takut
takut-takut. Takut-takut, bimbang-bimbang jadi serupa kisah Tha'labah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ini ayat dia. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqan. Apa dia kata? Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, yakni dia berjanji dengan Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian kurnianya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Nah, tuan-tuan baca dah kisah Tha'labah. Kisah Tha'labah ni kontroversi juga. Saya cerita dulu. Tha'labah ni dia pergi bertemu dengan Nabi, minta supaya Nabi doakan kepada Allah, minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada dia mal, berikan dia harta. Jadi Nabi kata, mu ada sikit, mu bersyukur pada Allah Ta'ala lebih baik. Nabi kata, berbanding kalau Allah Ta'ala bagi banyak padamu, nanti akhirnya kamu tak jadi yang bersyukur pada Allah. Jadi, mu ambillah contoh aku. Nabi kata, mu tengok aku sebagai Nabi Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Apa yang ada pada aku? Allah Ta'ala benarkan. Siapa tahap Allah Ta'ala izin kalau aku nak bukit sebutir tu jadi mah, dia boleh jadi mah serta merta. Tapi mu tengok aku buat tak? Aku suruh tak malaikat tukar ataupun Allah Ta'ala tukar bukit tu jadi mah tak? Maknanya aku ikut, aku hidup ala kadar. Maknanya cukup makan je. Tu yang Nabi minta. Kenyang sehari, lapar sehari. Kenyang sehari aku bersyukur pada Allah. Lapar sehari pula aku sabar. Tu boleh. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Tapi doa Tha'labah nak juga Nabi berdoa. Akhirnya ringkas cerita Nabi pun berdoa lah kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan harta kepada apa? Kepada Tha'labah. Maka hasil daripada berkat doa Nabi, dia menternak kambing, kambing membiak-biak. Dalam hadis itu sebut seperti ulat. Seperti ulat. Ulat, kalau ulat tuan-tuan tengok ulat apa? Ulat sampah tu kan. Sekejap ya. Sekejap je daripada seekor dua ekor tiba-tiba keluar dah daripada tong sampah. Jatuh habis dah atas latan. Tu nak beritahu kambing dia hasil daripada barakah doa Nabi, kambing dia membiak jadi banyak. Awal-awal dia sempat pergi semayang Zuhur dengan Asar. Lain tak sempat dah. Zuhur, Asar, Jumaat pergi. Lepas tu bila dah makin sibuk, maka dia sempat pergi semayang Jumaat saja. Maknanya pergi seminggu sekali. Seminggu sekali lah. Zuhur tak sempat dah jemaah, Asar tak sempat dah jemaah. Kok kena supungan kita. Takut kita gitu juga. Sekali seminggu pergi masjid. Supong dengan Tha'labah nak kata ada harta banyak, tak ada harta banyak, tak cerdik kita lagi. Harta tak banyak, masjid tak temu kecuali hari Jumaat. Tu tak cerdik, hidup atas dunia gitu. Tha'labah tak apalah, paling-paling tidak pun dia ada harta banyak. Jumaat tak pergi. Cuma last sekali bila dah duit harta banyak ni, sampai Jumaat pun tak pergi. Bila gitu, turun perintah Allah Ta'ala supaya keluar zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turun perintah Allah Ta'ala, perintah kepada Nabi, pemerintah pada masa tu, ambil zakat daripada orang yang berharta ni. Nabi pun hantar utusan untuk beritahu kepada Tha'labah wajib kena keluar zakat. Maka dia pun berhelah. Dia dah mula berhelah dah masuk cintakan harta dah, jadi bakhil, jadi kedekut, siapa dia berhelah tak nak keluar zakat. Pendek cerita lagi, maka turunlah ayat ni. Ayat ni. Dia mari bertemu dengan Nabi dulu, janji dengan Allah Ta'ala lah. Walaupun pada zahirnya janji dengan Nabi, aku janji kalau aku kaya aku akan tolong orang ni, orang susah semua sekali. Macam saya cerita kisah Qarun lah, gitu juga kita dengan Nabi Musa. Asalnya aku susah ni pun duk tolong orang, kata Qarun. Kalau aku kaya lagi banyak aku boleh tolong orang susah. Tu asal. Dia suruh minta Nabi Musa berdoa supaya dia jadi orang kaya. Jadi orang kaya sungguh. Jadi orang kaya sungguh. Begitulah juga ahadallah, dia janji dengan Nabi. Hakikatnya janji dengan Allah Ta'ala.
nak tolong kalau dia kaya. Bila mana Allah Ta'ala bagi, maka bakhilu bih. Ada ayat selepas dia. Ayat selepas dia. Falamma atahum. Ayat selepas dia. Bila mana Allah Ta'ala beri kepada mereka min fadlihi. Daripada kelebihan anugerah dia. Bakhilu bihi. Mereka tu jadi orang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia paling tak nak keluar zakat. Tak nak dengar ada perintah daripada Nabi. Bila turun ayat ni, Nabi hantar pula orang pergi. Cerita pada Sa'labah, ayat ni turun pada mu ni. Mu janji dengan Allah dulu. Kalau mu kaya, mu nak bantu, nak keluar zakat dan sebagainya. Tiba-tiba mu tak buat. Ni, Allah Ta'ala buat turun ayat ni, ayat murka ni. Ayat marah. Pada masa tu, dia pun terus berlari pergi bertemu dengan Rasulullah, bawa zakat dia. Nak pergi bertemu dengan Nabi. Pada masa tu, Nabi tak terima. Dia mari nak keluar zakat. Ya Rasulullah, ni zakat aku. Maka Rasulullah tak terima zakat dia. Ulama bincanglah pula, kenapa daripada perintah dia keluar zakat, tiba-tiba bila dia dah keluar zakat, tak terima pula. Nampak takut kita yang sekali baca nampak cacat di Nabi. Sebab apa? Tadi perintah supaya suruh keluar zakat. Tiba-tiba bila dia dah mari nak keluarkan zakat, Nabi tak terima pula dah zakat dia. Bukan setakat Nabi ni. Selepas Nabi wafat, Nabi tak terima zakat dia. Sehinggalah Nabi wafat. Mari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mari pula temu dengan Abu Bakar nak keluar zakat. Abu Bakar kata, aku tak terima zakatmu. Habis zaman Khalifah Abu Bakar, mari Umar bin Khattab jadi Khalifah. Dia mari lagi temu dengan Umar, aku nak keluar zakat ni. Umar kata, aku tak terima zakatmu. Habis zaman Umar, masuk zaman Osman. Dia pergi temu dengan Osman pula, aku nak keluar zakat ni. Yang zaman Nabi dulu lagi. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman mu dah aku mari nak keluar zakat ni. Osman kata, aku tak terima. Sahabat tu tak apalah. Abu Bakar, bila mana Nabi tak terima, takkan aku nak terima. Nabi pun tak terima zakatmu. Takkan aku nak menyalahi apa yang Nabi buat. Umar begitu juga. Nabi tak terima, Abu Bakar tak terima. Takkan aku nak terima. Osman kata, Abu Bakar, Nabi tak terima, Abu Bakar tak terima, Umar tak terima, takkan aku nak terima. Tu sahabat. Takkan aku nak menyalahi apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat yang lebih dekat dengan Nabi. Ni Nabi ni. Kenapa tak terima? Ni ulama jawab. Takut kita duduk su'udzon dengan Nabi, na'udzubillah lah. Buruk sangka dengan Rasulullah. Satu ulama kata, boleh jadi Allah Ta'ala yang melarang Nabi terima. Kenapa Allah Ta'ala larang Nabi ni daripada menerima? Sebab Allah Ta'ala nak jadikan pengajaran kepada orang yang mari selepas daripada tu. Waktu aku minta tu, waktu mu kena bagi lalu. Tapi kalau selepas habis dah waktu aku minta, mu tak nak bagi, tak tahu ayah lah. Tu cara Allah Ta'ala menghina orang yang tangguh pemberian, mengeluarkan zakat. Supaya kita tak jadi macam dia. Duk bagi zakat selepas apa? Selepas berasa sepi, barulah nak keluar zakat. Tu hina cara macam tu. Waktu kita perlu, waktu kita ada, tak ingat pada orang fakir miskin. Waktu kita mari rasa sepi. Kenapa rasa tak murah rezeki? Sebab tak keluar zakat kok. Baru bagi. Tu cara orang hina gitu. Ataupun ulama kata juga, ulama sebut ni, boleh jadi juga Nabi tak terima sebab ayat Quran tadi sebut ambil harta daripada mereka. Harta zakat tu tujuan dia ialah tutahhiruhum. Nak menyucikan mereka, nak menyucikan harta mereka. Tapi kalau beginilah cara Sa'labah, tak capai maksud. Baik tak payah awak keluar baik tak payah terima Sebab apa? Tak capai pun. Maksud apa? Maksud tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ni. Hartamu tak jadi cuci pun sebab apa? Mu sebenarnya tak nak bagi pun. Kalau tak turun ayat ni ancam mu tak bagi juga. Maka tak capai tujuan keluar. Tak payah terima. Tu ulama jawab daripada tindakan Rasulullah. Tu daripada kisah Sa'labah ni kita boleh ambil pengajaran maknanya jangan langgar perintah Allah Ta'ala. Kalau kita diberi lebih oleh Allah Ta'ala pun, biar betul niat minta lebih tu tujuan dia nak buat tu, nak buat ni dan sebagainya. Nak buat kebajikan untuk anak-anak. Kita ada gaji lebih sikit, lebih 100 bagi kepada anak 10 orang, 50. Tu pahala tu belaka tu.
pahala untuk kita. Ada lebih, zakat pun keluar dah, sedekah pun keluar dah, duit lebih lagi, beli rumah untuk anak. Supaya apa? Bila kita mati, anak tak ada mikir nak duduk mana. Sebab apa? Ada rumah masing-masing. Paling tidak ada tanah masing-masing. Contoh, ni orang tua kalau mikir, jangan terabailah pula ahli kita. Takut duduk sibuk dengan duduk mikir anak. Anak ni ada rezeki masing-masing dah. Kita duduk alik mikir siapa terabai tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala pula. Bahkan kalau terlanggar pula hukum hakam Allah Ta'ala, tu tak patutlah buat gitu. Ni dah kita berjalan molek ni, atas jalan apa? Atas jalan Islam betul ni. Kita pun duduk dalam taat, buat ibadat, keluar zakat, kewajipan, semua kita buat tak langgar perintah Allah Ta'ala. Ada lebih, tu kita duduk mikir macam mana nak buat pahala ni. Melalui anak kita boleh. Anak yang paling akrab sekali. Kita tahu anak kita rezeki tak serupa dengan kita. Kita rezeki murah. Anak kita tak semestinya jadi serupa dengan kita. Maka bimbang takut lepas kita mati, anak tak ada rumah, tak ada tanah. Kita beli tanah siap-siap. Kita beli rumah siap-siap untuk dia. Tu pahala untuk kita. Tu pahala untuk si ayah ataupun untuk si ibu. Cuma takut tak jadi niat gitu. Jadi macam Sa'labah ni. Asalnya niat cantik, bila dah ada banyak, jadi kedeku. Satu. Ada juga ulama kata kisah Sa'labah ni adalah kisah yang dhaif. Kisah yang dhaif. Takut tuan-tuan dengar asatizah lain cerita, tak betul lah kisah Sa'labah. Dengar. Dalam tafsir sebut apa yang saya cerita tadi. Tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir sebut. Riwayat pun mari daripada Ibnu Abbas, mari daripada sahabat-sahabat juga. Tuan-tuan bukalah kitab tafsir apa pun akan cerita kisah ni. Cuma bila mana disebut wa minhum dan di antara mereka ni bila sebut mereka ni ramailah. Bukan seorang lah, maknanya bukan Sa'labah saja, mungkin orang lain. Apatah lagi ulama tengok kepada hadis cerita tentang Sa'labah ni, ulama tengok Sa'labah ni adalah seorang badri. Badri ni maknanya seorang sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Apatah lagi sahabat. Bila sebut sahabat, pada ahlu sunnah wal jamaah, sahabat ni adil. Semua sahabat. Sebutlah nama sahabat apa pun. Dia adalah seorang yang adil. Bila sebut seorang yang adil, maka sahabat tak akan melanggar perintah Allah. Apatah lagi Sa'labah ni adalah badri, saya sebut tadi. Dia adalah orang yang terlibat dalam peperangan Badar. Bila seorang sahabat terlibat dalam perang Badar, Nabi pernah sebut dalam ada hadis sahih. Beberapa hadis sahih Nabi sebut. Nabi kata kepada ahli Badar, ni yang terlibat dengan ahli Badar, 313 orang sahabat tu. Tu kadang-kadang tuan-tuan tengok kereta ada nombor 313. Tu tabarruk tu. 313 dia tabarruk dengan ahli Badar. Sebab apa? Istimewa ahli Badar ni. Ahli Badar ni Nabi sebut i'malu ma syi'tum. Buatlah apa-apa yang kau rasa nak buat. Nabi kata i'malu ma syi'tum. Buatlah. Maknanya seolah-olah Nabi bagi kebebasan kepada ahli Badar ni yang terlibat dalam perang Badar, yang tak syahid lah. Mana-mana ahli Badar yang masuk peperangan Badar, kemudian dia tak syahid dalam perang Badar, maka Nabi kata, buatlah apa yang kamu nak buat. Sebab apa? Faqad wajabat lakumul jannah. Nabi kata, ahli Badar ni wajib masuk syurga. Dah Sa'labah ahli Badar. Dia terlibat dengan Badar, dia terlibat dengan apa? Dia terlibat dengan Uhud, dia terlibat dengan Hudaibiyah. Bila dah Nabi kata ahli Badar ni wajib masuk syurga, maka takkanlah Sa'labah ni jadi orang yang bila dah banyak harta tak keluar zakat. Sebab tu ada ulama mengatakan riwayat cerita ni adalah riwayat dhaif. Tak kena dengan Sa'labah ni. Bukan Sa'labah ni kisah yang macam ni orang lain. Sebab tu ulama kata Allah Ta'ala sebut minhum sini isyarat bukan kepada sahabat ni. Sini cerita tentang orang munafikin. Orang munafik. Adapun Sa'labah Sa'labah ni adalah sahabat yang adil, dia adalah ahli syurga. Hadis sahih lain Nabi sebut lan yadkhulal nar. Nabi kata tak akan masuk neraka sama sekali rajulun syahida badran wal hudaibiyah. Lelaki yang turut serta dalam perang Badar dan turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah. Tak akan masuk neraka. Tu 13 orang sahabat tu dijamin sungguh-sungguh.
Batu ulama tasawuf buat qasidah tu. Dengan apa? Dengan ahli badar 313 tu. Bertawassul dengan mereka. Tawassalna bi bismillah tu. Lepas tu hujung tu sebut nama ahli badar tu. Sebab istimewanya ahli badar ni. Kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala, ibarat Allah Ta'ala beri kebebasan. Beramallah, buatlah pun kau nak buat. Sebab apa? Engkau ni masuk syurga dah. Ni pokok ahli syurga. Bila ahli syurga, maknanya perjalanan mereka dah dipandu oleh Allah Ta'ala sebagai ahli syurga. Amal-amal apa yang mereka buat, semuanya jalan menuju ke syurga. Sebab apa? Allah Ta'ala jamin. Ni yang bersama dengan Nabi dalam peperangan pertama saat tak ada orang. Kelengkapan tak ada. Hanya ada 313 orang saja. Tentera musuh ramai. Allah Ta'ala tak sia-siakan orang-orang ni. Wajib masuk syurga orang ni. Jadi Tha'labah salah seorang daripadanya. Tu dua riwayat lah. Kalau buka dalam tafsir, ada dua-dua duk cerita dalam kitab tafsir. Baik. Nak berhenti dah. Lebih banyak. Betapa banyak orang yang mencari dunia niatnya hanyalah untuk memuaskan syahwatnya atau hanya untuk bersenang-senang. Maka orang yang semacam ini dimasukkan dalam golongan haiwan ternak sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tengok Allah Taala buat perumpamaan. Orang yang duk mikir dengan dunia sehingga terabai tanggungjawab dia pada Allah, dia ibarat seperti haiwan. Bahkan lebih sesat. Balhum adallu sabila. Haiwan gitu, celak mata, nak cari makan. Tuan-tuan lalu di danau kota tu kan, depan apa? Depan mall besar tu. Depan mall besar tu. Mall apa itu nama dia? Setapak Central. Setapak Central. Kalau petang-petang tuan-tuan lalu, bising burung duduk atas pokok. Bising sebab apa? Balik daripada cari makan. Duduk atas pokok tu bercerita, aku pergi situ, aku pergi sini, aku dapat banyak ni, aku dapat banyak ni. Pagi tak ada. Tuan-tuan tak faham bahasa burung, saya cerita. Bahasa burung. Cuma nak sebutnya ialah, pagi dia orang keluar. Celak mata je, pergi ke mana, merata, pergi cari. Kadang-kadang burung daripada zoo duduk di atas tiang api, tiang elektrik. Tiang api tuan-tuan tak faham. Tiang elektrik sampai ke sini daripada zoo jalan MRR2 tu. Keluar untuk cari makan dan sebagainya. Petang dia orang balik, duduk sama-sama bercerita, malam tidur senyap. Pagi esok keluar pula. Kalau gitulah cara hidup kita. Ibadat entah ke mana, serupa dengan haiwan. Allah Ta'ala buat perumpamaan. Serupa dengan haiwan. Itu kalau kita memikir gitu. Dan betapa banyak juga orang yang mencari dunia dengan tujuan untuk berbangga-bangga dan memamerkannya, maka ia tergolong sebagai orang yang bodoh dan tertipu, bahkan termasuk orang yang celaka. Allah Ta'ala berfirman, qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Maka dia kata, nasihatilah dirimu wahai saudaraku, janganlah engkau menipunya, yakni menipu diri sendiri, hingga engkau mengakui sesuatu yang bukan menjadi niatmu. Jika demikian berarti engkau telah mengumpulkan antara kerugian dan kepalsuan hingga engkau merugi di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Habis tentang tiga dunia. Tiga tahap dunia. Riwayat tentang hinanya dunia dan orang-orang yang tertipu olehnya akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.